nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiba-tiba saja Mahathir meroyan habis. Mahathir meroyan habis. Dia kata punca UMNO kalah kerana DAP. Cermin dulu diri tu. Cermin dulu diri tu. Mahathir lupakah sebenarnya bahawa Mahathir ada peluang jadi Perdana Menteri untuk kali kedua pun kerana adanya belas kasihan dari DAP. Ingat Mahathir boleh jadi Perdana Menteri ke kalau tiada DAP? Ingat Mahathir boleh berkuasa lagi ke kalau tiada DAP? Dulu Mahathir dapat berkuasa pun kerana dia bekerjasama dengan DAP. Tak pernah fikirkah Mahathir bahawa dia sangat terhutang budi dengan DAP? Yang mempertahankan Mahathir dulu pun DAP juga. DAP yang setia sampai kepada penghujung Perdana Menteri ini, Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri kedua. Apapun terjadi, DAP tetap setia, tetap sokong Mahathir. Semua orang keluar daripada PKR keluar, DAP tetap setia. Bersatu waktu itu dibawa oleh Muhyiddin untuk menyebabkan yang telah menyebabkan Mahathir tumbang. Dan akhirnya dipecat pula dari Bersatu lagi tu. Tapi DAP tetap kekal bersama PH. Tetap kekal. Jadi Mahathir rasanya lupa bahawa dia terhutang budi dengan DAP. Jadi sebelum nak coretkan apa-apa, Mahathir cerminlah diri sendiri dulu. Ini yang disarankan sendiri oleh Saredzan untuk menyarankan kepada Mahathir untuk cermin diri sendiri dulu sebelum cakap apa-apa. Dr. Mahathir perlu untuk mencermin diri sebelum mendakwa sokongan orang Melayu kepada UMNO semakin merosot kerana bersekongkol dengan DAP, kata seorang ahli parlimen daripada PH. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada kekalahan calon BN kepada PAS pada pilihan raya kecil PRK Kemaman 2 Disember yang lalu. Ahli parlimen Bangi iaitu Saredzan Johan turut menyarankan agar Mahathir menjawab persoalan yang sama berkaitan Parti Pejuang yang pernah diterajuinya. Adakah itu juga kerana DAP? Mahathir kalah teruk dalam PRU, langsung tak dapat pun satu pun calon dia tak dapat deposit tau. Kata Saredzan, daripada mengulas tentang kemerosotan sokongan orang Melayu kepada UMNO, lebih baiklah Tun Mahathir cermin diri dulu. Mengapa partinya sendiri semasa PRU 15 itu tidak mendapat sokongan orang Melayu? Jawab Mahathir. Kenapa orang Melayu tidak suka Mahathir? Kenapa Mahathir tidak menang pun waktu PRU 15 itu? Bukan saja tidak menang, malah kalah teruk, memalukan. Di tempat sendiri, di kubu kuat sendiri pun tak dapat deposit. Bagus lagi yang lain dapat lagi deposit. Mahathir tidak tahu. Kesian Mahathir, kesian sungguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanapun Saredzan memberitahu terdapat banyak faktor yang sebenarnya menyumbang kepada kekalahan calon BN kepada PAS. Antaranya Kemaman ini memang adalah kubu kuat bagi PAS. Cubalah lawan dengan Pakatan Harapan ke BN ke di tempat yang memang kuat BN. Kita tengoklah di sana lah baru kita tengok. Ataupun di tempat yang bukan kubu kuat PAS, bukan kubu kuat BN, baru nampak siapa yang betul-betul menang. Menurutnya UMNO masih mendapat sokongan kuat pengundi Melayu, terutama di negeri-negeri selatan seperti di Negeri Sembilan dan Johor. Jadi di Johor, Negeri Sembilan masih kuat lah, UMNO masih kuat. Ada banyak faktor mengapa BN kalah di Kemaman.
Jadi antaranya ia adalah merupakan kubu kuat PAS. Itu saja, bukan kerana berkurangnya sokongan orang Melayu kepada BN semata-mata, kepada UMNO semata-mata, tapi ada faktor-faktor yang lain juga. Okey, jadi persoalan yang paling hebat ialah kenapa Mahathir tidak cermin dulu diri dia, bahawa dia itu langsung tak menang. Silap-silap kalau ditambah semua, ditambah dia punya sokongan dulu, macam mana mau cakap apa? Bukan, tapi sokongan Mahathir sikit lah, tak dapat pun dia punya deposit. Lepas tu baru dia cakap dia kalah di Langkawi sebab ada rasuah. Jadi bila kalah, carilah alasan, rasuah lah, inilah, itulah. Tapi bila orang kalah, kata sokongan itu, sokongan ini. Cermin diri dulu. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Beberapa orang kawan tanya dengan saya, apa jadi kalau semua menteri UMNO letak jawatan? Pertama yang kita perlu tahu, di dalam UMNO hanya ada setakat ini 26 sahaja ahli parlimen. Dengan belas kasihan, bukan belas kasihan lah, tak elok lah kot pakai belas kasihan. Dengan rasa amat bertanggungjawab, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap juga memberikan jawatan-jawatan kepada mereka, walaupun hanya 26 saja ahli parlimen di dalam kerajaan. Agak sedikit tu sebenarnya. Dan walaupun begitu, UMNO tetap dapat jawatan timbalan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan banyak lagi menteri-menteri kanan, disebut sebagai menteri kanan ataupun menteri besar-besar punya jawatan lah. Jadi untuk kita bahas, jika 26 ahli parlimen UMNO, termasuk semua menteri-menteri UMNO keluar daripada UMNO, kita harus dulu memahami bahawa siapa yang berkuasa dan komposisi terkini di dalam Parlimen Malaysia yang membentuk kerajaan perpaduan. Kita perlu tahu bahawa sokongan yang diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah lebih daripada 2/3. Dan matematik basic di dalam politik ini senang. Ahli parlimen seluruh Malaysia hanya ada 222 saja kalau saya tidak silap. Untuk mendapatkan majoriti muda mestilah ada 112. Jadi sekarang ini hanya ada 26 daripada ahli parlimen UMNO. Pertama sekali yang terjadi ialah tidak ada apa-apa yang terjadi. Walaupun semua 26 menteri UMNO ini letak jawatan, tidak ada apa-apa berlaku kepada kerajaan perpaduan ini. Yang berlaku adalah masalah sendiri kepada UMNO, daripada berkuasa kepada tidak berkuasa. Mereka akan kehilangan semua kuasa, mereka akan kehilangan semua yang mereka sedang nikmati sekarang, mereka akan kehilangan segala perkara yang mereka sedang nikmati sekarang ini, iaitu kuasa dalam kerajaan. Itu yang mereka akan kehilangan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan kehilangan apa-apa. Kerajaan ini tidak akan tergugat pun kalau semua 26 mereka ini lompat ke seberang, ke blok pembangkang. Jadi tidak ada sebenarnya formula lain yang dapat menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai orang menyangka kalau UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan, habislah Anwar Ibrahim. Tidak. Yang dapat manfaat bukan Anwar Ibrahim. Bukan Anwar Ibrahim, tapi seluruh rakyat pun akan dapat manfaat rasanya. Tapi tidak ada manfaat lah. Tidak ada manfaat kepada UMNO, BN kalau mereka keluar. Jadi parti dalam Pakatan Harapan yang untung kalau mereka keluar, sebab semua akan diisi
oleh orang-orang di dalam Pakatan Harapan. Jadi yang dapat habuannya adalah Pakatan Harapan lah. Jadi saya tidak fikir kalau betul-betul ahli-ahli UMNO, MP UMNO ini mahu lompat ke seberang. Sebab kalau ditambah dengan keadaan terkini ini pun, yaitu 26 ini tambah semua MP-MP di dalam blok pembangkang, belum pun cukup 112 orang. 26 orang tambah dengan berapa orang saja, belum sampai 100. Belum sampai 100 pun. Jadi siapa lagi yang mau mereka pujuk untuk bentuk kerajaan? Tidak ada sudah. Okey, jadi spekulasi untuk menyatakan bahawa 26 MP daripada UMNO ini keluar, saya rasa tidak masuk akal dan mungkin tidak akan berlaku. Kerana tidak ada apa-apa manfaat untuk UMNO jika keluar daripada ini kerajaan perpaduan. Saya rasa kalau mereka mau keluar pun ialah pada hampir-hampir PRU atau pada PRU 16 akan datang. Itu pun kalau mereka mau. Sebab pada PRU 16 akan datang ini belum tentu lagi UMNO sudah kuat. Mungkin belum kuat. Jadi persoalan tentang menteri-menteri keluar, letak jawatan daripada kerajaan perpaduan, saya fikir tidak menjadi masalah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada hemat saya, lebih baik jangan pujuklah. Kalau mereka mau keluar, biar pihak depa lah. Biar pihak depa, sebab masih ada cukup majoriti untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma saja mungkin tidak lagi 2/3 lah, itu saja. Okey, boleh tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat, bagaimana channel ini. Bye-bye.